Tuaran. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi peluang pada saya untuk membahaskan bajet 2021 di peringkat jawatan kuasa bagi maksud pembangunan dan bekalan 42 Kementerian Kesihatan. Seperti apa yang sering dipetik dari pemikiran ahli falsafah John Rawls, sesebuah masyarakat yang bersifat adil dan saksama adalah bagaimana masyarakat membela golongan yang terpinggir. Begitu juga dengan sifat kerajaan. Sabah adalah negeri yang antara termiskin, bukan sahaja kekurangan infrastruktur, tetapi pakar-pakar yang boleh menjamin kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah kesihatan negeri Sabah bukan sahaja COVID-19 yang berleluasa, tetapi juga penyakit berjangkit yang lain. Sebelum COVID-19 melanda, pada awal tahun ini Sabah menemui semula jangkitan polio yang sudah lama terpupus di tanah air kita. Dan baru-baru ini sehingga 6 Desember, kes denggi di Sabah tercatat sebanyak 3.895 kes, yaitu rekod yang tertinggi. Malangnya saya mendapati peruntukan untuk kawalan penyakit pada butiran 030300 berkurangan, terutama di bawah kod 20.000 perkhidmatan dan bekalan. Berkurangan 14,3 juta ringgit berbanding dengan tahun ini. Penyakit tidak menular ataupun non-communicable diseases juga antara pembunuh utama dan masalah besar di Malaysia. Kerajaan perlu serius dan tegas menghapuskan penyakit berjangkit tersebut. Untuk tujuan tersebut, kerajaan perlulah menambah kaki tangan untuk menangani masalah-masalah kesihatan awam. Bekalan untuk program kesihatan awam, butiran 3000 hendaklah diperkasakan dan ditambah. Seterusnya, Datuk Pengerusi, izinkan tuaran mengemukakan 3 soalan. Pertamanya, untuk tujuan pembangunan Kementerian Kesihatan terdapat 17 butiran anggaran perbelanjaan. Apa yang saya lihat, Datuk Pengerusi, ialah kesemua butiran anggaran perbelanjaan tersebut merupakan butiran stand-alone. Tidak ada kaitan antara satu sama lain. Pertanyaan tuaran adalah, di manakah peruntukan untuk makmal di dalam 17 butiran tersebut? Berapakah peruntukan diletakkan di bawah butiran 00600 ubah suai, naik taraf dan pembaikan, ataupun butiran 00904 jabat dan jabatan kesihatan, ataupun 00300 kemudahan hospital. Yang kedua, tuaran juga ingin bertanya kenapa butiran anggaran perbelanjaan tersebut kelihatan berserabut dan tidak tersusun rapi mengikut bahagian seperti hospital, makmal kesihatan awam, kemudahan kuotas dan sebagainya. Yang ketiga, tuaran juga dapati bahwa butiran 01100, yaitu anggaran untuk peralatan dan kenderaan, telah dimasukkan dalam anggaran pembangunan. Bukankah ini pembekalan yang memerlukan perolehan? Bukankah ini sebenarnya perbelanjaan mengurus? Mengapa peningkatan sebanyak 1.900% untuk kategori peralatan dan kenderaan dari 31 juta ringgit ke 589 juta ringgit? Dan daripada ini, berapakah peruntukan untuk negeri Sabah? Datuk Pengerusi, tuaran bangkitkan perkara ini dalam perbahasan kerana semasa dalam perbahasan peringkat dasar yang berhormat Menteri sendiri tidak jelas berkenaan dengan anggaran perbelanjaan yang telah diperuntukkan untuk menaik taraf makmal kesihatan di Sabah. Contohnya, Menteri ada menyatakan bahawa sejumlah 1,6 juta ringgit telah diperuntukkan untuk menaik taraf makmal kesihatan dan perubatan di Sabah. Tetapi beliau sendiri keliru dan tidak jelas berapakah peruntukan yang diperlukan untuk memastikan agar Jabatan Kesihatan Sabah mempunyai keupayaan untuk mendalikan uji kaji sampel COVID melebihi 7.000 sampel sehari. Datuk Pengerusi, sebahagian daripada sampel untuk ujian PCR pada ketika ini masih perlu dihantar ke Semenanjung dengan menggunakan pesawat UDM. Saya ingin bertanya kepada Menteri, pernahkah Kementerian membuat anggaran kos penghantaran sampel tersebut? Sadarkah Menteri bahawa kos penghantaran ini juga melibatkan duit rakyat? Tidak efisien dan mengambil masa yang lebih lama. Apakah tidak berhemah baik kerajaan untuk mempertingkatkan lagi kapasiti uji kaji di Sabah itu dan menaik taraf makmal yang ada di Sabah? Ini tentunya boleh mengurangkan perbelanjaan, mempercepatkan proses untuk mendapatkan keputusan ujian, dan meningkatkan keberkesanan intervensi kesihatan awam yang berlandaskan keputusan ujian yang tepat pada masanya. Sebab itulah, Datuk Pengerusi, saya telah menghantar notis usul agar cadangan untuk menghidupkan balik Jabatan Haliwal Khas Jasa dan diperuntukkan sebanyak 85 juta
ringgit untuk tujuan ini dimasukkan Kementerian Kesehatan khususnya untuk menaik taraf makmal kesehatan di Sabah. Namun usul penguntukan semula itu telah ditolak oleh Speaker di dalam kamar. Seterusnya bagi butiran 09.000 pelancongan kesehatan. Saya minta Menteri Kesehatan menjelaskan apa tujuan 15 juta yang telah diperuntukkan untuk tujuan ini. Semasa tempoh pandemik ini, lebih wajar untuk kita memberi peruntukan untuk menjaga kebajikan rakyat Malaysia, bukan untuk membuka hospital swasta untuk pesakit dari luar negara Malaysia. Kos untuk Malaysian Healthcare Tourism Council boleh dibiayai oleh hospital swasta di Malaysia yang sejujurnya mempunyai insentif dan dorongan untuk membiayai MSTC ini. Peruntukan 15 juta ini, juta ringgit ini juga boleh disalurkan ke makmal di negeri Sabah khususnya dan untuk Kementerian Kesehatan secara amnya. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat Kota Samarahan.